Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam siri video Bahasa Melayu GCE O-Level. InsyaAllah, pada video kali ini, cikgu akan cuba menjelaskan tajuk teknik meringkaskan karangan. Cikgu harap kamu sudah bersedia mengambil perhatian dan bersedia dengan alat tulis masing-masing untuk mencatat isi-isi atau perkara-perkara penting yang ada di dalam video ini nanti. Baiklah, meringkaskan karangan merupakan soalan yang wajib dijawab di dalam Bahasa Melayu kertas 2. Biasanya, soalan meringkaskan karangan ini terletak pada soalan yang pertama, iaitu soalan yang awal-awal sekali. Peruntukan markah untuk meringkaskan karangan sahaja ialah 40 markah daripada 100 markah yang diperuntukkan di dalam kertas 2. Berikut ialah contoh arahan soalan. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian ringkaskan hingga menjadi kira-kira 100 patah perkataan. Penggunaan kata-kata kamu sendiri dengan mengekalkan maksudnya asal akan diberi perhatian utama dalam pemarkahan. Okey, jika sekiranya kamu analisis arahan soalan untuk meringkaskan karangan, di dalam soalan ini sahaja, kita ni boleh melihat setelah dianalisis ada beberapa arahan-arahan penting, iaitu antaranya ialah yang pertama, baca petikan. Yang kedua, arahan yang kedua ialah teliti. Arahan yang ketiga, ringkaskan. Arahan yang keempat ialah 100 patah perkataan. Arahan yang kelima, kata-kata kamu sendiri. Dan arahan yang terakhir ialah iaitu arahan yang nombor 6, mengekalkan maksud yang asal. Jika sekiranya kamu rajin menganalisis soalan, sebenarnya di dalam soalan itu sendiri sudah kita ni dapat mengetahui apakah kehendak ataupun apakah yang dimahukan oleh soalan. Seterusnya ialah panduan meringkas karangan. Jadi sebenarnya terdapat banyak teknik ataupun panduan untuk meringkaskan karangan. Cuma di sini cikgu mendatangkan 7 sahaja panduan meringkaskan karangan yang mana ini adalah merupakan antara panduan ataupun teknik yang lazimnya digunakan untuk meringkaskan karangan. Jadi yang pertama ialah baca. Baca petikan sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali sehingga kamu cuba faham petikan itu dengan baik. Kemudian yang kedua, cuba cari tema petikan yang diberikan. Tema maksudnya di sini ialah apa yang cuba disampaikan oleh petikan itu. Biasanya di dalam petikan meringkaskan karangan tidak ada dinyatakan ataupun sengaja tidak diberikan tajuknya supaya kamu cuba untuk membaca dan cuba untuk memahami petikan itu supaya kamu dapat faham apa yang cuba disampaikan di dalam petikan. Seterusnya yang ketiga ialah cari dan tandakan isi-isi penting. Biasanya isi-isi penting ada di dalam ayat pertama setiap perenggan, selepas penanda wacana, sebelum contoh atau statistik, atau selepasnya, atau pada ayat terakhir, atau pendapat tokoh, ataupun di mana-mana teks. Yang keempat pula ialah abaikan huraian, contoh, statistik dan ayat yang mempunyai tanda soal. Abaikan di sini maksudnya jangan kamu masukkan di dalam teks meringkas kamu. Yang kelima ialah tuliskan isi-isi penting yang telah dikenal pasti dan pastikan ia tersusun seperti kedudukan asalnya di dalam petikan. Yang keenam pula ialah bina ayat dengan menggunakan ayat sendiri dan pastikan struktur ayat dipelbagaikan dan kekalkan maksud asal isi-isi penting tersebut. Dan yang terakhir pula ialah semak semula teks yang telah kamu ringkaskan. Baiklah, seterusnya ialah bagaimana cara untuk mencari isi-isi utama di dalam petikan.
Jadi di sini kamu perlu fokus kepada 5 item yang terdapat di dalam petikan. Apa 5 item tersebut? Yang pertama ialah definisi ataupun arti atau pengenalan. Yang kedua ialah punca atau faktor atau tujuan atau langkah. Yang ketiga ialah kesan, sama ada baik ataupun buruk. Yang keempat, cara mengatasi atau tindakan atau usaha atau cara. Dan yang terakhir, iaitu item yang kelima yang perlu kamu fokus dalam petikan ialah saranan ataupun pendapat. Perlu diingat juga bahawa isi-isi utama tidak semestinya ada pada kelima-lima item tersebut. Jadi, seterusnya cikgu akan cuba menerangkan secara terperinci mengenai 5 item yang perlu kita fokus di dalam petikan untuk mencari isi-isi penting. Yang pertama ialah definisi atau erti atau pengenalan. Definisi ialah huraian, maksud kepada tajuk yang hendak dibincangkan. Rasanya semua pelajar sudah tahu apa maksud definisi. Dan biasanya definisi ini terletak pada perenggan pendahuluan ataupun perenggan yang pertama ataupun perenggan yang kedua. Item yang kedua pula ialah punca atau faktor atau tujuan atau langkah. Jadi, bagaimana cara mengenal pasti itu adalah punca ataupun faktor atau tujuan atau langkah. Jadi biasanya ada tanda-tandanya, iaitu kalau kamu perhatikan di sana ada perkataan-perkataan yang menunjukkan atau adalah punca, sebab ataupun faktor. Antaranya ialah disebabkan, berpunca daripada, hal ini demikian kerana, oleh itu, di samping itu, sebab lain ialah. Jadi ini adalah antara contoh perkataan-perkataan yang menunjukkan itu adalah punca ataupun faktor atau tujuan atau langkah. Dan seterusnya, item yang ketiga ialah kesan. Jadi tidak kira sama ada kesan itu kebaikan ataupun keburukan. Jadi apakah tanda-tandanya ataupun bagaimana cara mengenal pasti bahawa itu adalah kesan, sama ada baik ataupun buruk. Jadi kamu perhatikan di dalam ayat tersebut ada mengandungi perkataan-perkataan seperti mampu, dapat, berupaya, boleh, mengakibatkan, meninggalkan kesan, selain itu, malah, di samping itu, dan lain-lain. Dan seterusnya, item yang keempat yang perlu kamu fokus untuk mencari isi-isi utama ialah cara mengatasi atau tindakan atau usaha ataupun cara. Jadi apakah perkataan-perkataan yang menunjukkan itu adalah langkah, cara ataupun usaha. Jadi antara contoh-contohnya ialah langkah utama, salah satu usaha, perlu, seharusnya, mesti, hendaklah, bolehlah, dan sebagainya. Dan item yang terakhir, iaitu item yang kelima, ialah saranan ataupun pendapat. Jadi saranan ialah anjuran atau nasihat atau idea yang berkaitan dengan tajuk. Biasanya saranan terletak pada perenggan penutup ataupun sebelum penutup. Pendapat pula bermaksud kesimpulan yang diperolehi hasil dari pemahaman dan perolehan fikiran tentang sesuatu tajuk atau perkara. Jadi biasanya pendapat ini terletak pada perenggan penutup. Okey, seterusnya ialah bagaimana menggunakan ayat sendiri. Jadi kalau kamu perhatikan panduan meringkaskan karangan yang ke-6, di sana ada menyatakan bahawa dalam meringkaskan kamu perlu menggunakan ayat kamu sendiri. Jadi apa maksudnya menggunakan ayat sendiri? Ayat sendiri ialah ayat yang tidak sama dengan ayat asal ataupun ayat yang ada di dalam petikan. Tetapi tidak pula bermaksud yang kamu mesti melakukan perubahan pada setiap ayat yang ada di dalam petikan. Jadi sebenarnya dalam jawapan ringkasan, kamu atau calon atau pelajar tidak digalakkan untuk menukar kata kunci jawapan kepada perkataan lain kerana dalam beberapa hal ia mungkin akan mengubah maksud asal petikan.
Jadi bagaimanakah caranya untuk menjadikan ayat dalam petikan tersebut untuk dijadikan ayat sendiri? Jadi cikgu di sini mendatangkan ada 6 teknik untuk menjadikan ayat yang ada dalam petikan dijadikan ayat sendiri. Teknik yang pertama ialah gunakan teknik potong, iaitu buang perkataan yang tidak perlu asal tidak merosakkan maksud ayat tersebut. Teknik ini merupakan teknik yang paling popular sekali. Teknik yang kedua ialah cari ataupun tukar perkataan yang sinonim ataupun hampir sama makna. Contohnya sebab ditukar kepada kerana, punca, faktor, alasan dan lain-lain. Teknik yang ketiga pula ialah tukar dua atau beberapa perkataan menjadi satu perkataan. Contohnya para pelajar dijadikan pelajar-pelajar. Contoh yang lain ialah Kementerian Kesihatan, Kementerian Kewangan, Kementerian Pendidikan. Jadi ketiga perkataan boleh ditukar jadi sektor kerajaan. Dan teknik yang keempat pula ialah ayat aktif kamu jadikan ayat pasif atau sebaliknya. Jadi kamu calon pelajar-pelajar perlu menguasai bagaimana caranya untuk menukar ayat aktif kepada ayat pasif ataupun sebaliknya. Teknik yang kelima pula ialah ayat tunggal dijadikan ayat majmuk. Jadi jangan ditukar ayat majmuk menjadi ayat tunggal kerana ia mungkin akan menambah jumlah perkataan. Sebab di dalam ringkasan kita ni cuba untuk meminimalkan jumlah perkataan. Kalau boleh 100 patah perkataan sahaja. Teknik yang terakhir pula ialah cakap ajuk dijadikan cakap pindah. Contohnya menukar cakap ataupun petikan titah ataupun kata-kata tokoh kepada cakap pindah. Dan seterusnya panduan meringkaskan karangan yang ketujuh, iaitu yang terakhir ialah semak. Jadi persoalannya apa yang perlu disemak? Jadi yang perlu disemak di sini ada beberapa perkara. Antaranya ialah yang pertama, jumlah perkataan. Pastikan jumlah perkataan tidak melebihi ataupun tidak kurang 100 patah perkataan. Jadi kamu ambillah antara lingkungan 95 ke 105 patah perkataan sahaja. Dan pastikan jumlah perkataan tersebut nombornya ada dinyatakan di hujung ataupun di akhir ringkasan karangan kamu. Kerana jika kamu tidak menulis jumlah perkataan dalam ringkasan kamu akan ditolak 1 markah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah susunan isi. Pastikan dalam ringkasan karangan yang kamu ringkaskan tersebut, susunan isinya mengikut seperti mana susunan isi yang ada di dalam petikannya asal. Jadi jangan tunggang terbalik. Kemudian yang terakhir ialah semak ejaan. Pastikan tulisan kamu jelas. Contohnya huruf N, huruf H, huruf M dan huruf N, O dan P dan sebagainya, pastikan semua ditulis dengan jelas. Jadi ambil mungkin 10 minit ataupun 15 minit terakhir sebelum kamu menghantar kertas jawapan kamu ataupun sebelum beredar keluar daripada Dewan Peperiksaan, pastikan kamu menyimak semua jawapan kamu. Terutama sekali tulisan-tulisan kamu. Pastikan ia dapat dibaca dengan baik oleh pemeriksa. Okey, jadi untuk seterusnya, cikgu akan memberikan beberapa panduan-panduan umum dalam meringkaskan karangan. Yang pertama, contoh. Jadi contoh tidak perlu dimasukkan dalam ringkasan. Ia dapat dikenal pasti. Jika sekiranya dalam perkataan ataupun dalam ayat tersebut ada perkataan contohnya dalam bentuk, termasuk, umpamanya, seperti, antaranya, contohnya dan misalnya, jadi itu adalah merupakan contoh dan jangan dimasukkan di dalam penulisan ringkasan karangan kamu. Contohnya ada di bawah di sini. Media massa termasuk akhbar, radio, televisyen, majalah dan internet kian pesat perkembangannya. Jadi bila diringkaskan kita ni buang contoh-contohnya tu. Jadi media massa kian pesat perkembangannya. Okey, panduan umum seterusnya yang kedua ialah masih mengenai contoh. Contoh itu tidak semestinya terletak selepas isi utama. Biasanya ataupun dalam beberapa keadaan juga contoh itu ditulis sebelum isi utama.
Okey, jadi kamu boleh perhatikan contoh yang cikgu datangkan di dalam video ini. Yang seterusnya iaitu panduan umum yang ketiga ialah berkaitan dengan keterangan. Jadi keterangan pun dapat kita ringkaskan. Contohnya di sini, penduduk negara ini, terutama golongan remaja dan pelajar, perlu diberi pendedahan yang banyak tentang budaya dan kepentingan membaca sebagai salah satu cara untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang. Jadi kita dicuba ringkaskan keterangan yang ada di dalam ayat. Jadi bila diringkaskan, ayatnya berbunyi, remaja perlu didedahkan dengan budaya dan kepentingan membaca. Jadi contoh-contoh sebegini kamu perlu perhatikan dan kamu perlu praktikkan sendiri di rumah supaya kamu tahu dan mahir bagaimana caranya untuk meringkaskan keterangan, contoh dan sebagainya. Dan panduan umum yang seterusnya ialah berkaitan dengan unsur pilihan. Jadi contohnya di sini, makanan segera atau makanan ringan telah menjadi makanan rutin masyarakat di negara ini. Jadi kalau kamu perhatikan di sana, makanan segera atau makanan ringan, maksudnya sama. Jadi kita ni boleh petik atau ambil salah satu daripadanya. Jadi bila ringkas ataupun dipendekkan, maka ayatnya boleh berbunyi, makanan segera telah menjadi makanan rutin masyarakat di negara ini, ataupun makanan ringan telah menjadi makanan rutin masyarakat di negara ini. Jadi yang seterusnya ialah rangkaian kata-kata yang panjang digantikan dengan suatu konsep yang sama maksudnya. Contoh, penyakit taun, tekanan darah tinggi, kusta dan selesma, jadi boleh diringkaskan jadi pelbagai penyakit. Kemudian seterusnya, contoh yang kedua, sekolah, pejabat pos, bekalan air, bekalan elektrik dan jalan raya. Jadi boleh diringkaskan menjadi kemudahan asas ataupun prasarana ataupun infrastruktur. Baiklah, seterusnya ada beberapa peringatan dalam meringkaskan karangan. Jadi, cikgu harap kamu dapat fokus dan kamu dapat fahami satu demi satu kerana ini adalah antara beberapa peringatan-peringatan penting yang perlu kamu ingat semasa menjawab soalan yang pertama ataupun soalan meringkaskan karangan. Iaitu yang pertama, tulislah ringkasan dengan berdasarkan urutan isi dalam petikan. Maksudnya di sini, pastikan, make sure isinya tu sama dengan susunan yang asal dalam petikan. Seterusnya, gunakan sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 penanda wacana untuk menunjukkan kesinambungan antara isi dengan isi atau ayat dengan ayat yang lain. Jadi, kamu perlu mahir dan mengetahui apa maksudnya penanda wacana dan rasanya kamu perlu mempraktikkan bagaimana caranya untuk menggabungkan ayat-ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Kemudian seterusnya yang ketiga, elakkan menambah isi yang tidak ada di dalam petikan. Okey, ini memang tidak boleh ya. Jangan ditambah isi yang tidak ada dalam petikan asal. Seterusnya yang keempat ialah apabila kamu selesai menulis, semak ringkasan dan betulkan kesalahan tata bahasa, ejaan dan tanda baca. Jadi dengan mempraktikkan yang keempat ini, kamu boleh meminimalkan penolakan markah yang mungkin akan berlaku jika sekiranya kamu tidak menyimak jawapan kamu betul-betul. Dan kemudian catatlah jumlah kata ringkasan anda di sudut kanan, yakni di baris di bawah baris akhir ringkasan tersebut. Jumlah kata itu hendaklah ditulis dalam kurungan. Di sana penting. Jadi seperti yang cikgu nyatakan sebelum ini, jika sekiranya kamu tidak menyatakan jumlah perkataan dalam soalan yang pertama, iaitu meringkaskan karangan, kamu akan ditolak ataupun dipotong 1 markah. Jadi sila ambil perhatian.
Jadi peringatan yang lain pula ialah perkara-perkara yang dikira sebagai salah satu perkataan. Jadi ada di antara pelajar-pelajar ataupun calon-calon tidak tahu ataupun keliru bagaimana caranya untuk mengira patah perkataan. Jadi ini adalah panduan beberapa daripadanya. Kata nama khas, kata sendi, kata hubung, penanda wacana, kata ganda, kata majmuk, tarikh, angka, cogan kata, ungkapan dan peribahasa, semua dikira satu patah perkataan sahaja. Jadi Alhamdulillah itu saja untuk perisian video kali ini. Cikgu harap kamu dapat membuat catatan ataupun dapat membuat beberapa isi-isi penting ataupun maklumat-maklumat penting yang perlu kamu praktikkan, yang perlu kamu ambil perhatian sewaktu kamu menjawab peperiksaan GCE O-Level nanti. Jadi untuk jelasnya, jika sekiranya kamu ada kewahaman, jika ada beberapa soalan, kamu bolehlah merujuk kepada guru subjek masing-masing untuk bertanyakan dengan lebih lanjut lagi tentang apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Jadi jumpa lagi di video akan datang insya-Allah. Sehingga waktu itu tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga kamu semua berjaya di peperiksaan nanti. Amin amin ya rabbal alamin.